Iran baru sahaja memasuki fasa kritikal kejatuhan, tetapi bukan semestinya melalui peperangan ketenteraan, sebaliknya melalui keruntuhan sistem air. Pada awal hari Rabu ini, 8 April 2026, di tengah-tengah gencatan senjata yang rapuh selama 2 minggu, dalam peperangan yang melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan rejim Iran, petanda paling serius bukan sahaja datang daripada pengeboman, tetapi daripada air. Bekalan air terputus di kawasan bandar, takungan air terus menyusut, dan infrastruktur yang menyokong kehidupan awam telah menjadi sebahagian daripada percaturan strategik konflik. Drama sekarang bukan sahaja bersifat ketenteraan, ia adalah kejatuhan senyap yang menjejaskan kehidupan seharian seluruh negara. Apa sebenarnya yang sedang berlaku secara langsung? Iran sedang menghadapi krisis air terburuk dalam beberapa dekad. Yang mengakui perkara ini bukan sahaja pihak pembangkang kepada rejim. Struktur rasmi Iran sendiri telah mengakui risiko catuan air di Tehran, sebuah bandar dengan lebih daripada 10 juta penduduk. Reuters menunjukkan bahawa 19 empangan besar di negara itu hampir kering sepenuhnya. Manakala Mashhad, bandar kedua terbesar di Iran, telah jatuh kepada kurang daripada 3% simpanan. Di Tehran, 5 takungan utama telah kehilangan hampir separuh daripada isi padunya. Dan Presiden Masoud Pezeshkian pernah berkata bahawa tanpa hujan, ibu negara itu mungkin terpaksa dipindahkan. Di mana tekanan paling dirasai? Di Tehran, Mashhad dan Isfahan. Tetapi masalah ini jauh melangkaui bandar-bandar tersebut. Image satelit yang dianalisis oleh CSIS menunjukkan pengosongan yang semakin cepat di takungan utama ibu negara Iran. Di banyak kawasan, kerajaan sudah mengurangkan tekanan air pada waktu malam dan penduduk mula membeli tangki, pam dan bekas simpanan air untuk cuba bertahan semasa gangguan bekalan. Apa yang dahulunya merupakan krisis alam sekitar, kini telah menjadi krisis sosial yang jelas kelihatan di dalam rumah, di kedai dan dalam rutin berjuta-juta orang. Bagaimana Iran boleh sampai ke tahap ini? Ia adalah gabungan kemarau yang panjang, haba yang melampau dan kesilapan yang berulang. World Weather Attribution menyatakan bahawa tahun 2025 menandakan tahun kelima berturut-turut kemarau yang semakin teruk akibat perubahan iklim. Tetapi punca utama bencana ini adalah politik dan struktur. Sektor pertanian menggunakan lebih daripada 90% air negara, manakala dekad pembinaan empangan yang tidak dirancang dengan baik, penggerudian telaga dan pengambilan air bawah tanah yang berlebihan telah melemahkan sistem. Di beberapa bahagian Teheran, tanah sudah mendap lebih daripada 10 inci setahun. Satu gambaran yang jelas tentang kehabisan akuifer. Kenapa perang memburukkan lagi keadaan? Kerana ia menjejaskan tenaga, pengepaman, penyahgaraman dan infrastruktur awam. Pada bulan Mac, Reuters melaporkan bahawa Teheran mengancam untuk membalas terhadap sistem tenaga dan air di negara-negara Teluk jika Amerika Syarikat menyerang rangkaian elektriknya. Pakar yang ditemu bual oleh agensi itu sendiri mengingatkan bahawa menyerang kemudahan penting untuk bekalan awam boleh dianggap sebagai jenayah perang. Terdapat juga serangan Iran terhadap sebuah loji tenaga dan penyahgaraman di Kuwait. Dan pada minggu ini, Reuters melaporkan bahawa loji-loji penyahgaraman telah menjadi sasaran yang jelas dalam peningkatan ketegangan serantau. Dalam kata lain, air kini dianggap sebagai senjata. Siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat biasa. Keluarga-keluarga tidak mendapat amaran apabila air pipe terputus, ibu-ibu terpaksa menggunakan air botol, perniagaan kecil terjejas operasinya, dan perasaan terabai semakin meningkat. Penduduk yang ditemu bual oleh Reuters di Tehran dan Machade melaporkan berjam-jam tanpa bekalan air dan secara langsung menyalahkan pengurusan yang lemah. Perkara ini adalah utama. Rejim cuba meletakkan seluruh kesalahan kepada perang. Tetapi data menunjukkan bahawa krisis sudah pun berlaku sebelum fasa ketenteraan yang paling teruk pada tahun 2026. Perang mempercepatkan kejatuhan. Perang itu bukan satu-satunya punca bencana ini. Apabila krisis itu menjadi ancaman politik yang sebenar, ia sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda selama bertahun-tahun. Reuters mengingatkan bahawa kekurangan air telah mencetuskan protes ganas pada tahun 2021 dan juga membangkitkan kemarahan pada tahun 2018.
terutamanya dalam kalangan petani yang membantah penyelewengan dan pengurusan yang lemah. Sekarang keadaan menjadi lebih tegang kerana kehausan, kekurangan tenaga, tekanan ekonomi dan kegagalan perkhidmatan bercampur dalam satu punca ketegangan. Apa yang dahulunya dianggap sebagai isu teknikal, kini telah menjadi risiko langsung kepada kestabilan dalaman rejim. Akhirnya, soalan yang paling penting adalah mudah. Kenapa Iran kelihatan begitu terdedah pada saat ini? Kerana rejim itu membiarkan kemarau menjadi masalah yang sistemik, membiarkan pengurusan yang lemah menjadi kebiasaan, dan kini terpaksa menghadapi perang ketika strukturnya sendiri sudah pun rosak. Ia bukan sekedar empangan yang kosong atau pipe yang rosak. Ia adalah keseluruhan model yang sedang merosot.